أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berzikir dengan lisan saja tanpa diikutkan hati itu tiada kemuliaan dan kelebihan baginya. Berzikir itu mestilah dengan hati dan batin, kemudian baru dengan lisan, yakni dengan lidah. Jika engkau memang benar-benar hendak berzikir kepada Allah Ta'ala, lihatlah firman-Nya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah, ingatlah kepadaku, nescaya aku akan mengingati kamu, dan ucaplah terima kasih kepadaku, dan janganlah mengkufuriku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Sebutlah nama Allah supaya Dia, yakni Allah, menyebutmu. Sebutlah Dia supaya sebutan itu akan menggugurkan semua kesalahanmu, lalu engkau menjadi kosong dari segala dosa. Semua kerjamu akan menjadi taat tanpa ada maksiat. Maka ketika itulah Dia akan menyebutmu di antara orang-orang yang disebutnya. Lalu engkau pun sibuk terus mengingatinya daripada mengingati makhluknya, dan kesibukanmu itu akan menahanmu dari memintanya. Dari semua maksud dan tujuan hanya pada Allah semata, sampai engkau tiada masa lagi hendak mengurus semua kehendakmu yang lain. Maka jika semua maksud dan tujuan kini tertumpu kepada Allah Ta'ala semata, nescaya Dia, yakni Allah, akan meletakkan semua kunci perbendaharaannya di tangan hatimu. Siapa yang mencintai Allah Ta'ala, tiada akan mencintai apapun selain Dia. Kemudian Dia akan melenyapkan di hatinya kecintaan kepada selain Dia. Bila kukuh cinta kepada Allah Ta'ala dalam hati seorang hamba, maka akan terkeluarlah dari hati itu cinta kepada selain Allah, dan akan bermesralah kecintaan itu pada seluruh anggota tubuhnya. Dan sibuklah nanti zahirnya dan batinnya, bentuknya dan maknawinya, lalu dia akan mempengaruhinya dan mengeluarkannya dari adat kebiasaan, dan menariknya dari pembangunan. Lalu apabila telah sempurna semua itu, barulah Allah Ta'ala akan mencintainya. Tidakkah engkau mempunyai akal yang dengannya dapat engkau melihat dan berfikir? Tidakkah engkau pernah melihat orang yang diregut nyawanya oleh malakul maut? Engkau pun akan datang giliranmu, dan akan diregut nyawamu oleh malakul maut. Dia datang untuk memisahkanmu dari kehidupanmu, dan memisahkanmu dari kawan keluargamu dan teman taulanmu. Berusahalah agar engkau tidak diambil nyawamu sedang engkau benci untuk menemui Allah Ta'ala. Kirimkan dahulu harta kekayaanmu ke akhirat sebelum engkau berangkat. Tunggulah mati itu datang kepadamu. Kelak engkau akan mendapati banyak kebaikan di sisi Allah Ta'ala daripada apa yang engkau dapati di dunia ini. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Perkara yang pertama ialah zikir kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang betul, dan kelebihan serta fadilatnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang
bagaimana memugar dan menyuburkan cinta kepada Allah, sehingga tujuan dan maksud hanya tertumpu dan terarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga ialah mengambil iktibar dengan kematian, bermuhasabah dengan kematian, dan menjadikan kematian itu suatu tazkirah, peringatan, suatu nasihat, dan juga satu panduan hidup. Perkara pertama yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bila menyentuh firman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, hendaklah kamu senantiasa mengingati Allah. Ayat ini Allah Ta'ala sebut secara umum, di mana tempat, di mana pun keadaan, maka sentiasalah sebut Allah. Perkataan uzkuru memberi beberapa makna. Pertama, uzkuru ini artinya menyebut, daripada perkataan zakara, yadhkuru adalah perkataan zikran, sebutan. Yang kedua, perkataan zakara ataupun zikir ini juga memberi maksud ingat. Sebagaimana seorang yang senantiasa ingatkan anaknya di rumah bila dia meninggalkannya keseorangan. Kalau kita ada anak yang kita sayang, kemudian kita tinggal kat rumah, otak kita ni, ingatan kita sentiasa ingat dia. Atau sebagaimana ingatnya seorang yang hilang barang yang disuka. Kita ada barang paling kita suka sekali, barang paling kita sayang dan bernilai sikit, tiba-tiba hilang. Kita duk asyik ingat je. Tengah sembahyang ingat, luar sembahyang ingat. Maka demikian maksud ingat pada Allah Ta'ala. Dan semua keadaan, walaupun kita tengah makan, tengah minum dan sebagainya, ingatan tu ada pada Allah. Dan yang ketiga, maksud zikir itu sendiri maknanya ialah mengambil iktibar. Ambil iktibar, ambil peringatan. Apa yang perlu diambil peringatan dan ambil iktibar? Dengan mengingati nikmat Allah yang banyak dan kecuaian kita yang jelas ketara, sehingga melahirkan rasa malu kita pada Allah. Allah bagi nikmat banyak, Allah bagi macam-macam. Kita hari ni cuai, semalam pun cuai, masa muda pun cuai, masa tua pun cuai. Tak bilalah kita betul-betul nak ingat Allah, bilalah betul-betul kita nak ibadat pada Allah. Walhal nikmat Allah tak pernah putus, bahkan bertambah setiap hari. Maka ini melahirkan rasa malu. Maka ini maksud zikir. Sama ada ia memberi maksud yang awal tadi kita sebut, menyebut nama Allah, sebut dengan mulut, atau dengan memberi maksud ingat, atau dengan memberi maksud satu iktibar, iaitu kita jadikan ingatan kita pada Allah menjadi muhasabah diri dan tadabbur kehidupan. Bila Syekh Abdul Qadir kata, berzikir sekadar dengan lidah tidak diikuti dengan hati, maka tak akan ada kemuliaan dan kelebihan. Baik, kita ada 3 maratib zikir. Maratib yang ini tingkat zikir. Yang pertama, martabat paling tinggi sekali, sebagaimana yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar. Martabat paling tinggi sekali ialah zikir dengan lidah dan hati. Ini martabat paling tinggi. Yang kedua ialah martabat yang kedua, iaitu berzikir dengan hati. Dan yang ketiga, selemah-lemah martabat ialah berzikir dengan mulut. Ya, para ulama bersepakat, zikir dengan mulut walaupun lalai jauh lebih baik daripada diam. Kita kadang-kadang, saya mah zikir tapi duk lalai ingat. Ia jauh lebih baik daripada kita diam. Maka berzikirlah sampai kamu tidak lalai. Ya, ada orang tengah zikir, dia masih terawang-awang fikir benda tu, fikir benda ni. Dia tak macam, zikir itu tak memberi kesan langsung pada dirinya. Maka ianya jauh lebih baik sebenarnya daripada orang yang tak zikir terus. Barangkali sebab dia berzikir walaupun dalam keadaan cuai tadi, akan datang khusyuk suatu hari nanti. Apapun perintah zikir kepada Allah ini merupakan perintah yang
sentiasa diingatkan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kita baca dalam suratul Ahzab ayat 35, kata Allah, dan orang beriman sebenar di kalangan lelaki senantiasa menyebut mengingati Allah banyak-banyak. Dan demikian juga wanita yang beriman yang sebenar sentiasa ingat Allah banyak-banyak. Maka kami sediakan bagi mereka, yang pertama ialah dengan keampunan, yang kedua ialah darjat pahala yang besar. Para ulama bersepakat bahawa muqaddimah kepada kelebihan zikir itu bermula dengan pengampunan dosa. Bila kita hidup ni, kita banyak dosa. Kita nak mengaku ada dosa, kita ada dosa, memang kita banyak dosa. Kita dibebankan dengan pelbagai bentuk dosa. Kenapa Allah Ta'ala hikmah menciptakan manusia ini dibebani dengan dosa? Supaya ia menjadi sebab untuk dia sentiasa ingat Allah. Sentiasa sebab untuk dia ingat Allah. Dan melihat betapa luasnya rahmat, penyayang, kasih sayang dan juga pengampunan Allah. Maka bila mana kita zikir, mukaddimah pada zikir tadi, kita akan dapat rasa dengan diampunkan dosa. Macam mana kita rasa kita diampunkan? Ya, ini ilmu gaib di sisi Allah. Tapi sebagaimana kita selalu sebut, apa pun yang tersembunyi di sisi Allah, maka Allah menjadikan alamatnya. Maka dengan alamat tadilah manusia akan terus bersungguh-sungguh. Apa pun, ia memberi harapan. Maka bila seorang itu berzikir pada Allah, tanda Allah Ta'ala ampun pada dia, maka mula ringan untuk dia melakukan ibadat. Mula suka dia kepada zikir kepada Allah. Mula dia berhenti daripada buat maksiat. Dia dah berhenti. Dan mula dia membenci ahli maksiat. Dan mula dia menyayangi ahli taat. Dan mula dia menjadikan ikonnya orang soleh, bukan lagi orang toleh. Kalau kita tuan-tuan lihat dalam kehidupan biasa manusia, dia ada ikon dia. Maksudnya ada orang diminat. Dia minat pelakon ke, penyanyi ke, ahli sukan ke. Dia minat itu dan ini. Minatnya lebih kepada nilai popular. Sehingga zikirnya memberi kesan kepadanya bukan lagi minatnya kepada yang popular, tetapi kepada yang soleh. Mana orang soleh disayang, disuka. Kata Abdullah bin Abbas, aku suka pada mana-mana orang soleh, yang buat kebaikan, yang berlaku adil dalam hukuman, dan aku suka. Walaupun perkara itu aku tak dapat daripada dia, tapi aku suka kerana kesolehan dia. Kita kadang-kadang suka pada orang yang beri manfaat pada kita. Itu suka normal. Siapa pun beri manfaat pada kita, kita suka. Dia beri kita kuih raya sebagai contoh, dia bagi kita hadiah, dia bagi kita gaji, allowance, bagi itu ini, kita cenderung suka secara fitrah. Tetapi secara keimanan pada Allah, kita suka siapa yang Allah suka. Yakni kita suka orang soleh. Dan bila mana kita suka orang soleh, itu tanda kesan keampunan Allah pada kita. Sebab itu dalam hidup kita sentiasa mencintai orang soleh, wa imam yang sudah mati, dan demikian juga yang hidup. Dia punya sayang kita pada orang soleh. Yang dah mati pun kita suka. Yang dah mati yang soleh, yang baik-baik, kita mencintai mereka, nama-nama mereka. Bukan bercita-cita untuk bertemu dengannya. Menjadi da'bus salihin, kata Imam Ibn Jauzi, sifat orang-orang dulu, orang soleh dulu, bila mereka dengar ada je orang soleh, orang baik, mereka sanggup bermusafir bertemu dengan orang ni. Itu sifat orang soleh dulu. Ziarah mereka berasaskan bila mana orang tu soleh, mereka akan pergi jumpa juga. Kita kan kalau sebut ziarah ni, dia ada kayu ukur lain mungkin sebahagian kita. Kenapa ziarah dia? Sebab dia kaya, kita ziarah dia. Kenapa ziarah dia? Sebab dia itu dan ini. Tapi da'bus salihin, orang soleh dulu, kenapa dia ziarah seorang? Walaupun dia tak kenal, dia ziarah bila dia mengetahui orang soleh.
Dan mereka kata, jom kita ziarah dia, jom kita melawat. Dan ini semua kesan-kesan keampunan. Allah ampun kita. Maka zikir walaupun lalai jauh lebih baik daripada tak zikir. Maka sentiasa kita berzikir. Dan Allah Ta'ala dalam Quran ajar kita zikir banyak-banyak. Kenapa zikir banyak-banyak? Kenapa tak zikir sikit-sikit? Cukuplah. Kerana sifat hati kita yang lalai. Lalai kita ni luas sangat. Luas. Lalai kita ni panjang sangat. Lalai kita ni sebenarnya lama sangat. Lama. Terlalu lama. Kalau kita perhatikan, kita boleh termenung sejam, 2 jam. Boleh termenung. Kuatnya lalai dan pengaruhi kita. Kita dalam sembahyang boleh khayal. Kuatnya lalai dalam mempengaruhi kita. Maka oleh kerana kita ni lalai, maka Allah suruh kita sebut namanya banyak-banyak. Supaya ada nama yang tersangkut dalam hati kita. Umpama kalau kita ngair, kita baling jorang banyak-banyak. Dah payah sangat nak kena, ambil jorang banyak-banyak. Adalah kena satu. Umpama kita teka ni, teka banyak-banyak. Supaya salah satu teka mesti kena. Kalau kata, okey, saya bagi satu teka-teki, jawab. Boleh tak saya nak bagi 10 jawapan? Kalau tak kena hang tu, kena hang ni. CP-CP kena. Demikian zikir pada Allah ni kena banyak. Dek lalai kita ni luas sangat. Maka kita tak boleh zikir sikit untuk ingat Allah. Tak jadi. Dia kena zikir banyak. Sehingga tersangkut salah satu nama Allah, ingatan pada Allah pada hati kita. Terkena juga. Dan ketika itulah kita akan rasa kemanisan zikir. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut, zikir kamu ini mestilah dengan hati dan batin. Maksudnya zikir ini mesti menghadirkan kehaibatan Allah, kemuliaannya, menghadirkan kekerdilan kita, kemiskinan, kefakiran kita yang mengharapkan Allah. Zikir tanpa hadir hati, maka dia akan menjadi kelalaian yang tak beri faedah dari sudut kesan zikir. Walaupun dapat beri faedah dari sudut pahala, tapi kesan zikir. Oleh sebab itu para ulama ketika mana mereka berzikir, pertama mereka menjaga 4 asas penting dulu. 4 asas penting sekali. Yang pertama ialah ikhlas pada Allah. Itu asas penting. Bukan supaya disebut dia ahli zikir, tak. Dia memang kerana Allah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikirnya. Kerana ini perintah Allah pada dia. Kerana ini cara untuk dia dekat dengan Allah. Ini cara untuk dia meningkatkan lagi ma'rifatullah. Ini meningkatkan lagi rasa sayang daripada Allah. Yang kedua ialah mereka akan pastikan mereka sentiasa dalam keadaan wudu, ala taharah. Nabi SAW bila dia zikir, baginda memang dalam keadaan taharah. Hatta pernah satu ketika Rasulullah SAW diberi salam, Assalamualaikum. Nabi tak jawab salam, sehingga Nabi berwuduk terlebih dahulu, baru Nabi jawab Waalaikumsalam. Kerana dalam salam itu zikir dengan perkataan Assalam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau orang bagi salam dan kadang baginda tak ada wuduk, Nabi ambil wuduk dulu. Menunjukkan Rasulullah SAW jaga adab yang asas. Pastikan bila zikir itu kita ada wuduk, taharah. Kerana itu orang beriman ini sentiasa dalam suci. La yuhafizu 'ala al-wudu' illa al-mu'min. Kata Nabi SAW, tidak menjaga wuduk itu melainkan orang yang benar-benar beriman. Anas bin Malik menceritakan, dah jadi perangai aku, bila mana Rasulullah SAW qada hajat, aku akan bawa, aku dah tahu Rasulullah lepas qada hajat dia mesti akan berwuduk. Maka dah siapkan air untuk wuduk. Rasulullah akan pergi tempat jauh untuk qada hajat, maka Anas bin Malik dah siap air. Lepas ni baginda akan wuduk. Jadi Rasulullah SAW walaupun tak ada sembahyang lepas tu, kita kan setengah kita wuduk ni sebab nak solat, Rasulullah tak. Bila Rasulullah qada hajat, Nabi akan berwuduk. Manakala satu hari bila Rasulullah dalam keadaan memakai khuf, bila pakai khuf, maka dia walaupun kita katakan tu tidak perlu menyapu khuf, tidak perlu membasuh kakinya, memadai dengan menyapu khuf saja, maka Rasulullah tak guna air banyak. Di sini melihat bagaimana Rasulullah SAW menjaga taharah. Dan kalau kita lihat
Rasulullah menyatakan hilyatul mu'min, akhirat kelak yang akan menjadi hiasan orang beriman ialah wuduknya. Kita kan suka berhias. Kalau kat dunia hiasan kita apa? Jam tangan, cincin, baju berjenama, mungkin selipar kita ni serbang letak atas bahu, itu hiasan, bentuk hiasan. Kopiah kita. Orang beriman kelak hiasannya ialah wuduknya. Maka sebab itu Nabi SAW menyuruh kita membasuh anggota wuduk dengan sempurna, bukan dilebihkan. Lebih kalau basuh muka ni, sempadan muka ni daripada keluar anak rambut sampailah dagu, daripada dua anak telinga ni, tapi kita basuh sampai ke belakang. Dilebihkan, kan dia akan menjadi hilyah, perhiasan. Tangan kita sampai ke siku basuh, kita lebihkan sampai ni, separuh lengan ni. Kaki ni patut buku lali je, kita lebihkan sampai ke pangkal, sampai ke tengah betis, atau sampai ke lutut. Kerana ia akan menjadi hiasan. Tablughu hilyatul mu'min yaumal qiyamah min haitsu yablughul wudu. Akan banyak hiasan orang beriman pada hari kiamat mengikut kadar air wuduk tu sampai kat mana. Jadi kalau kita ambil wuduk sini je, sinilah. Kalau ambil wuduk sini sampai di pasal bawah, disunatkan, dipanggil lebihan. Ini dipanggil ghurrah. Ghurrah ni maksudnya melebihkan basuhan wuduk pada wajah. Dan satu lagi dipanggil muhajjalin atau muhajjilin, iaitu melebihkan basuhan pada seluruh anggota yang lain. Ni kalau siku lebih sini, supaya bisa ketiak pun tak apa. Kaki disunatkan, termasuk rambut pun sama, belakang sampai belakang, disunatkan. Kerana ia akan menjadi hiasan orang beriman. Dan yang ketiga dalam asas zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah biar zikir itu taqayyud, bersesuaian pada waktu keadaan dia. Jaga benda. Contoh, tuan-tuan masuk tandas, zikirnya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tak taqayyud. Dia ada zikir sifatnya taqayyud. Taqayyud ni maknanya disesuaikan waktu tu, tempat tu zikirnya. Maknanya kalau kita masuk tandas, kita akan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu panggil taqayyud. Maknanya dengan zikir khas. Bila mana kita nak musafir, ada zikir khas, kita taqayyud dengan zikir itu. Nabi SAW taqayyud. Taqayyud maknanya terikat dengan zikir khas pada waktu khas tadi. Biar supaya kita faham situasi ini apa zikirnya. Di setiap situasi ada zikir. Kita jawab azan, dia ada zikir, dia jawab azan. Ya benar kalau kita zikir lain pun dapat pahala juga, tapi tak taqayyud pada, tak beri kesan zikir tadi. Sebab itu setiap zikir para ulama cuba fahamkan sebab wurud. Di mana Rasulullah sebut benda ni? Nabi sebut di mana? Keadaan mana Rasulullah sebut? Untuk menjadikan zikir itu betul-betul berkesan. Waktu nak lawan musuh, apa zikirnya? Waktu Rasulullah doa biar Allah timpakan kekalahan pada musuh, apa zikirnya? Itu dibaca. Waktu dalam perang Badar, Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah sambil membaling ke arah wajah musuh sambil berkata, syahatil wujuh la tunsarun. Hinalah kamu hari ini, kamu tak akan dapat kemenangan. Kadang syahatil wujuh maknanya cacat muka. Maksud maknanya ialah hina, sebab kehinaan tu pada wajah. Kita kan kalau rasa terhina, wajah kita yang blur betul. Kaki tak sabar, tangan tak sabar, wajah, muka kita jadi berubah sebab rasa terhina. Maka baginda SAW dia ambil syahatul wujuh la tunsarun. Ada seorang ni tapi dia kafir lah. Dia ni petarung dalam gelanggang. Dia ada satu habit, kalau dia lawang tu, dia akan tunduk ke bawah, olok-olok ambil pasir, balik. Setiap kali dia lawang orang. Tapi dia orang kafir, dia tak baca ayat ni. Tapi dia macam tahu sempena tu bagaimana nak kalahkan musuh. Dia bila berlawan, dia akan tunduk sekejap, soalnya digenggang sesuatu, dia olok-olok balik, kemudian dia start menumbuk. Nanti petarung terkenal. Tapi dia kafir, bukan Islam. Rasulullah SAW ajak, ni cara bertarung. Musuh yang ramai khususnya. Ambil segenggam pasir, balik. Syahatil wujuh la tunsarun. Hinalah kamu hari ini, kamu tak akan menang.
Maka ini zikir kena tempat dia. Jangan waktu nak lawan musuh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Sebab apa? Nak makan musuh. Maka dia tak akan beri kesan pun. Zikir itu tak berkesan kerana tempat dia. Kadang-kadang kita saya zikir dah okey, tapi macam mana? Barangkali zikir itu bukan tempat dia. Bila kita berada dalam keadaan himpitan musuh, maka lihat apa yang dibaca oleh Ibrahim alaihissalam, disebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka zikir itu ditakayut pada waktu dihimpit oleh musuh. Dan orang beriman juga begitu ketika dalam satu peperangan. Bila musuh sudah mengepung kota Madinah, apa kata orang beriman? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan memang tak boleh buat apa dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di sini kita lihat bagaimana asas kepada zikir tadi nak kesan. Yang keempat, yang dijaga asas ni asas dulu, ialah menghadirkan kebesaran Allah, kehaibatan Allah setiap kali orang tu berzikir. Baik, ini asas utama waktu setiap orang nak mulakan zikir. Kita jaga betul ikhlas kita kerana Allah. Tuan-tuan, jaga wuduk tu, jaga wuduk bila berzikir. Kita tak nafikan tak ada wuduk pun boleh, tapi pastikan kita cuba berwuduk. Tuan-tuan beriman, kadang-kadang kita tak pernah lupa jam tangan kita waktu keluar rumah. Tak. Ni kalau lupa patah balik. Kalau setengah orang dah biasa pakai jam, kita tak pernah lupa bawa telefon kita. Tertinggal telefon patah balik. Jarang orang yang tertinggal telefon tak patah balik. Kalau hari ni lah, tertinggal wallet patah balik. Ada benda yang kita mesti patah balik. Penting sangat. Walaupun kadang-kadang tak guna. Wallet tu penting, tertinggal kita ambil balik. Walau tak guna wallet sebab orang lain bayar, maka kita bukan kita bayar. Tak terbuka pun wallet kita, tapi bawa. Kerana kita tahu mungkin satu hari nanti. Tentang kita kadang-kadang tertinggal wuduk, tak fikir nak wuduk. Walau itulah penting sebab dia sebati dengan kita. Kalau kita dapat memulakan hari kita sebagai satu cara mendekatkan diri pada Allah, jaga wuduk je dulu. Jaga wuduk. Kami ingat dulu waktu kita orang belajar, perkara yang ditekankan oleh ni abang-abang kita ni. Kita ni junior ni abang-abang, sentiasa berwuduk ketika belajar. Bila dalam tengah belajar wuduk tu habis, mesti keluar ambil wuduk. Selalu keluar ambil wuduk. Masuk semua berwuduk. Rasa kesan ni. Guru kami kata, kami setiap kali kami ngantuk ke buat salah, dia ada dua hukuman. Pertama, suruh minum air zam-zam. Yang kedua, suruh berwuduk. Kalau hafazan kami lemah, setiap kali kami hafal tak betul, keluar pergi minum air zam-zam. Waktu beliau mengaji kat Mekah, keluar minum air zam-zam. Sabar buncit buruk, minum air zam-zam. Tak ingat dia, pergi minum air zam-zam. Satu lagi ngantuk je, pergi ambil wuduk. Nampak ngantuk, bangun, ambil wuduk. Kena sekali, memang hilang ngantuk. Tapi dah tak ada orang suruh kita ambil wuduk. Dah belajar online, siapa nak suruh ni? Ngantuk, dah ngantuk, salah-alang ngantuk, teruskanlah. Alang-alang menyelup perkasam, mau terus lah ni. Tu dengar-dengar, wallahu alam. Kalau ngantuk kita mesti ada satu usaha, ambil wuduk. Bila mengantuk, Nabi sahaja banyak cara untuk kita halang mengantuk kita ni. Untuk halang mengantuk, selain kita berubah tempat, bila memperbarui wuduk, tajdid. Tentang tajdid dan memperbarui wuduk ini boleh menambahkan kesegaran kita. Kita tahajud, tiba rasa ngantuk, lepas habis rakaat keempat ngantuk, pergi ambil wuduk lagi, segar balik. Kita dah sebut tajdid wuduk. Kalau ulama mensyaratkan, menyebut bila kita boleh perbarui wuduk, bila ia digunakan walaupun solat sunat. Maksudnya kalau saya dah sunat dulu kan, saya boleh pergi balik ambil wuduk. Tapi kalau kita tak guna untuk solat, ambil wuduk, kita tak disunatkan tajdid. Sebab tak guna apa. Tapi bila kita mula solat dulu kan, wa imma kita ngantuk atau tak, kita disunatkan perbarui wuduk. Atau bila kita solat fardu, lagi disunatkan perbarui wuduk. Walaupun wuduk saya tahan saat maghrib isyak ni, tapi sunat tajdid supaya segar, supaya lebih bertenaga, supaya tujuan ibadat juga dekat dengan kita. Ialah kita dah lama duduk kuliah lama, dia lalai dia pun ada juga. Tapi bila kita ambil balik wuduk, kita ingat balik tujuan kita untuk solat. Biasa orang kita kalau ambil wuduk nak solat ke tanya. Jadi
Jaga wudu sebagai satu asas kita untuk ingat Allah. Sebab Allah Ta'ala suka diingati dalam keadaan kita bersih. Bersih, Allah suka. Yang ketiga yang kita sebut tadi, bagaimana perlu kita takayud dengan zikir yang khas. Tempat ni zikir ni, tempat ni zikir. Jadi kita kena tahu siap tempat tadi zikirnya apa. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyusunnya dalam kitab Al-Azkar. Apa yang dibaca ketika marah, apa yang dibaca ketika suka, apa yang dibaca ketika mendapat nikmat, apa yang perlu dibaca ketika itu, apa-apa. Semua Imam Nawawi rahimahullah tulis tajuk atas itu. Satu perkara yang penting bagi kita untuk mendekatkan diri Allah kepada Allah dan berzikir dengan sebenar, mesti kita kena ada kita azkar Imam Nawawi. Alhamdulillah terjemahan pun dah ada. Atau jadikan ia bacaan rutin kita. Bacalah sebulan sekali, baca balik. Kita akan dapati apa yang baik untuk kita buat. Ni zikir ketika mana hendak menunaikan haji ada. Ketika memasuki Mekah, ketika masuk Madinah, ketika sampai di padang Arafah, ketika berwuku, apa zikir dia? Bila Rasulullah ajar ni, di padang Arafah kita boleh banyak zikir. Tapi Rasulullah menyatakan sebaik-baik zikir, sebaik-baik doa, aku berkata dan Nabi sebelumku berkata. Nabi sebelumku berkata. Maka kita lihat Rasulullah sebut ni satu zikir yang baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir ketika di Mina, ini zikir tentu semuanya ada. Dan sebahagian zikir itu terhenti dengan tidak adanya keadaan itu. Macam kita zikir takbir raya. Habis raya tak boleh zikir, tak boleh nak takbir. Walau Ustaz ni raya kedua tak boleh Ustaz. Raya kedua ni Ustaz tak boleh. Tidak lagi disunatkan. Tidak lagi dapat pahala untuk kita berzikir dengan zikir itu. Lepas tu kita tengok mana ada orang takbir raya kedua, raya ketiga. Tak ada lah. Orang kita faham sikit lah. Sengahnya faham. Maka oleh sebab itu kita kena takayud dengan zikir. Melainkan pada keadaan tak ada sempena apa-apa. Okay, umum zikir. Nabi SAW waktu tidur pun Nabi ada takayud dengan zikir. Zikir apa sebelum tidur? Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma amut wa ahya. Dan lain-lain doa yang masyhur dalam bab bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam tidur. Kerana setiap itu ada tujuan dia. Dan akhir sekali yang asas ialah mesti hadirkan hati dengan memperlihatkan kebesaran Allah, kemuliaannya, bahawa Allah yang berhak dizikir, disebut namanya. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu sebut nama Allah dengan sebenar, maka Allah sebut nama kamu. Fadilat, kita sebut nama Allah, Allah sebut kita. Fadhkuruni azkurkum. Kita tuan-tuan seronok atau satu benda biasa. Kalau kita ingat nama orang, orang tu ingat nama kita. Orang nama sekian. Kalau seorang datang tuan-tuan, dia tanya, cik ni nama Ahmad ke? Ya. Kita rasa malu kalau tak tahu nama dia siapa pula. Kita pula tanya, awak nama siapa? Saya nama Abu misalnya. Automatik kita akan bertukar nama. Tuan-tuan tanya dia nama orang, ni siapa nama? Saya nama Haji ni contoh. Kita pun akan tanya balik, awak pula nama siapa? Saya nama sekian. Itu balasan itu, ataupun kita katakan respon itu nama. Apa tak lagi Allah yang pemurah. Seorang bila menyebut nama Allah, maka Allah sebut nama dia. Seorang yang ingat Allah, Allah ingat dia. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku sentiasa mengikut wasangka hamba-Ku padaku, dan aku sentiasa bersamanya waktu dia menyebut nama-Ku. Kata sekalian, kita bila kita sentiasa menyebut nama Allah, Allah bersama kita. Apa maksud ma'iyatullah? Yakni rahmat dia bersama kita. Rahmat Allah Ta'ala. Syekh Abdul Qadir sebut, bila mana Allah menyebutmu, maka ketika itu dia akan menggugurkan dosamu. Sebab itu dalam ayat yang kita baca surah Al-Ahzab tadi, bila Allah menyebut orang yang berzikir, apa kata Allah? A'addallahu lahum maghfirah. Allah sediakan baginya keampunan. Wa ajran azima, dan selepas itu pahala yang besar. Pertama-tama buang dosa dulu. Sebab tak guna ada dosa walaupun dapat pahala. Maksudnya tak guna kita dapat pahala dan kadang kita ada dosa, sebab dia akan makan juga benda tu. Dia kena habis dosa dulu, baru ada nilai pahala. Nilai pahala tadi bila kita diampunkan dosa. Sebab itu Nabi SAW sentiasa suruh kita
tekankan mohon ampun. Ada orang bila dia ahli maksiat, dia tak kisah dosa banyak. Saya pun buat baik juga walaupun saya berjudi, saya buat masjid. Walaupun saya ni tak pakai tudung 4 kali umrah dah, 5 kali umrah. Walaupun saya gini. Tuan-tuan, dia lupa dosa tadi menjadikan kebaikannya tak ada nilai. Disebabkan dia akan menghapuskannya. Dia akan menghilangkannya. Sebab itu perkara pertama yang Rasulullah ajar, Rasulullah buat. Rasulullah suruh kita buang dosa dulu. Maka baru bernilai kebaikan tu. Tak guna kalau kita nak hias rumah kita kotor. Rumah kotor, baju kita kotor terus tiba nak berhias. Baju kotor kita pun hias lah, pakai gelang, pakai rantai. Dah baju comok, apa nilainya? Ia kotor pun. Apa pun buang kotor dosa dulu. Kan itu kalau kita lihat, kata para ulama, tidak suka untuk semua orang buat baik, tapi paling suka untuk tidak melakukan dosa. Suka ialah tidak melakukan dosa. Yang paling senang buat baik, komunis pun boleh buat baik, komunis. Binatang pun boleh buat baik. Buat baik semua orang mampu buat, tapi tidak semua orang mampu tinggal penejah. Tak ada. Sebab itu kata Abdullah bin Mubarak, meninggalkan 1 dirham yang haram lebih aku suka daripada derma 100,000 yang halal. Makna katanya, kalau aku boleh usaha tinggalkan 1 dirham yang haram, jauh lebih hebat daripada pahala orang derma 100,000. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila para ulama kata tak ramai orang mampu tinggalkan yang dosa, tak ramai. Tapi ramai orang boleh buat baik. Tuan-tuan, ramai orang boleh pergi Mekah, ramai pergilah Mekah. Penari gelek pun boleh pergi Mekah. Macam-macam perangai yang orang boleh pergi Mekah. Penzalim, penjahat, pembunuh, perampok, rompak, peragu. Yang kerjanya mencuri pun pergi Mekah, yang menipu pun pergi Mekah. Ramai orang boleh pergi Mekah. Tapi tak ramai orang boleh hentikan kejahatannya ketika mana dia berada di Mekah dan bila mana dia balik. Siapa boleh hentikan? Tuan-tuan, dalam hidup kita, menghentikan kejahatan jauh lebih suka daripada buat baik. Jauh lebih suka. Kita nak berhenti ngumpat, Allah payah usaha. Mulut ni rasa macam tak ada pula ni. Bila ngumpat baru rasa ada mulut aku. Bila tak ngumpat, ada mulut tak macam tak ada mulut. Oh, ngumpat. Mana boleh kita senang-senang tinggal ngumpat. Pantang berdua siap. Seret nama orang untuk kita ngumpat. Itu belum bertiga dah. Kena pula jenis jamuan raya kumpul ramai-ramai lagi banyak. Banyak pada ketupat dari situ. Banyak cerita bla bla bla. Tentang benda paling suka. Sebab itu kata ulama, kalau kamu tengok seorang yang mampu tinggalkan satu kejahatan, maka dia jauh lebih baik daripada kamu lihat seorang yang boleh buat 1000 kebaikan. Sebab benda paling suka sekali. Paling suka. Sebab kebaikan ni ada masalah manusia. Maksudnya buat baik orang puji, ada masalahnya. Tapi meninggalkan kejahatan tu tak ramai orang puji, orang kena tinggalkan kejahatan. Sebab ia berkaitan dengan dirinya dan hawa nafsunya. Diri dan hawa nafsunya. Lepas tu saya katakan orang, ibu dia orang berpahaman komunis pun, dia pun boleh buat baik. Dia boleh buat benda ni, tapi dalam masa boleh bunuh orang. Dia tak berhenti bunuh orang. Kita baca pemimpin zalim, dia tak buat baik, negara maju dia buat. Tapi dalam masa dia tak pernah berhenti zalim orang. Dia tangkap orang tu suka hati dia, dia bunuh orang tu suka hati dia. Maka sebab itu kita nilai diri kita, macam kita sebut tadi, pengampunan dosa, ia jauh lebih besar maknanya daripada kebaikan yang kita nak buat. Bukan sebenarnya kebaikan kita nak buat pun untuk supaya Allah ampunkan dosa. Bukan untuk kita jadikan satu alasan kuat untuk teruskan dosa. Kebaikan ni tujuannya supaya Allah ampunkan dosa kita. Dan kebaikan yang kita buat ni supaya Allah Ta'ala jadikan ia sebab untuk kita ada kekuatan menghalang kejahatan yang kita lakukan. Sebab itu malam itu qadar Nabi ajar kita minta ampun. Kita duduk padang Arafah, dia ajar minta ampun. Dan bila kita dah selesai ibadat haji, apa fadilat dia? Diampunkan dosa bagaikan bayi yang baru keluar daripada ibunya. Itu fadilat haji. Fadilat haji kat sini, apa kelebihan haji ni? Ampun dosa. Orang yang tak berhenti dia ingat ampun dosa, alah, saya nak melain, nak kaya ke lepas tu 2 tahun. Itu sebenarnya cabang-cabang rapuh
tiang asas, batang asas tadi ialah keampunan Allah. Siapa pun yang datang pada Allah dan kata Allah ampunkan, dia akan dapat semua benda dia nak, walaupun yang dia tak minta. Dan siapa pun yang datang keadaan berdosa, yang dia nak pun tak dapat, apatah lagi yang dia tak nak, yang dia tak pernah minta, tak akan dapat. Dan sepakat ulama kata yang menghalang banyak kebaikan kita ialah dosa kita. Maka zikir ini, bila benar kita zikir, pertama Allah tunjuk fadilat, diampunkan dosa, digugurkan dosa kita, dan akhirnya kita bersemangat untuk buat taat. Semua kerja kita jadi taat. Sebab itu ketaatan ni bermula daripada mulut dan berakhir dengan mulut. Tidakkah kita lihat seorang masuk Islam, dengan mulutnya dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka bermula kebaikannya sebagai orang Islam. Dan seorang itu juga berakhir kebaikannya daripada mulut. Tidakkah kita baca hadis, siapa yang akhirnya la ilaha illallah masuk syurga. Mukaddimah pada kebaikan ialah zikir kita. Maka bila mana kita zikir, kata Syekh Abdul Qadir, Allah akan hapuskan dosa, dan Allah jadikan semua kerja kita taat tanpa ada lagi maksiat. Tak lagi cenderung. Kita dah sebut tadi, bila Allah Ta'ala terima zikir dan bila Allah ampunkan kita, apa yang jadi pada kita, tak cenderung lagi buat maksiat. Kalau ada orang tu buat baik, masih cenderung buat maksiat dan cuba bangga kebaikan dengan maksiat dibuat, kesannya belum ada. Maka sampailah kita tidak suka pada maksiat. Dan ketika itu, orang yang asyik zikir je, dia mula melihat tak ada nama yang patut disebut melainkan Allah. Tak ada nama lagi yang patut disebut melainkan Allah. Tak ada nama yang patut diingat melainkan Allah. Tidak ada keutamaan yang patut jadikan keutamaan melainkan Allah. Tidak ada lagi perintah yang lebih besar daripada perintah Allah. Maka kalau dia melepasi benda ni semua, barulah Allah cinta pada dia. Dan bila mana Allah Ta'ala cintakan pada dia, Allah menjadikan semua pembendaharaan di tangan hatinya. Apa maksud semua pembendaharaan? Tuan-tuan, bila kita sebut pembendaharaan ni, kita kata kekayaan, kuasa. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah semua ketenangan yang dicari, dia peroleh kuncinya. Tuan-tuan, kita ada harta banyak buat apa? Supaya tenang hati. Tuan-tuan ada kawan ramai, buat grup macam-macam, kenapa? Tenang hati. Kita buat rumah besar, kenapa? Tenang hati. Kita pilih kerja tu, kerja ni, tenang hati. Kita sanggup bayar apa pun asalkan hati kita tenang. Maka orang yang ingat Allah, Allah dah beri pembendaharaan segala-galanya. Dia tenang dan dia boleh tenangkan orang. Dia boleh tenangkan orang. Orang yang ada harta, dia boleh beri harta ke orang, tapi dia tak boleh beri ketenangan pada orang. Orang yang ada apa-apa benda dunia, dia boleh beri benda dunia kongsi, tapi dia tak boleh beri ketenangan. Kerana ketenangan itu rahsia yang Allah beri dalam hati seorang beriman. Sebab tu kita dengar ni multi-bilionernya sekian-sekian, tapi cerita masalah. Memang kalau kita cerita tentang inovasi, dia hebat, tapi cerita peribadi dia, masalah dia. Masalah dia main dengan bini orang, masalah dia. Tebak skandal tu, skandal ni, penipuan tu, penipuan ni. Ada je benda tak kena. Tapi kalau tengok projek dia, memanglah mengagumkan. Projek multi-bilioner. Tapi tengok kehidupan. Tuan-tuan sebut seorang jutawan atas dunia ni. Sebut. Tuan-tuan tengok kehidupan peribadi dia. Jangan tengok apa yang tadi buat. Tengok. Apakah benar dia bahagia? Ada cerita di sebalik mereka yang cukup teruk. Masuk orang paling kaya di dunia hari ni. Ada cerita dia teruk. Tapi mereka ni duk cerita dia boleh buat jet, buat orang nampak yang tu. Hal peribadi dia menyedihkan. Dia tak tahu ketenangan apa yang patut dicari. Ketenangan apa yang patut dicari. Tetapi ini yang dimaksudkan. Allah beri pembendaharaan dan Allah beri dia ketenangan. Sebab itu bila wakil daripada Rom, melihat Umar Al-Khattab tidur bawah pokok, tak ada istana, tak ada bodyguard. Ahmad, saya nak jumpa dengan khalifah kamu. Kata wakil Rom, ada kamu tidur bawah pokok, tenang. Tak ada nak ada bodyguardnya, tak ada nak ada apa pun kerana birokrasi. Kerana dia mengamankan manusia, dia tak berlaku zalim, maka Allah jadikan dia aman. Bukan lebih sebenarnya kerana dia aman dengan ingat Allah, maka Allah amankan dia pada seluruh makhluk. Ketika Raja Rom tidur dengan ada bodyguard pun takut. Tak boleh tidur lagi.
walaupun ada bodyguard. Istana yang ketat, dikawal, tidak rasa ketenangan hidup. Mana tenang dia? Tapi Umar Khattab boleh tidur pokok, tenang, tak rasa apa-apa. Maka ini bagaimana pembendaharaan yang Allah beri. Seorang bila Allah beri pembendaharaan, dia boleh tenang dengan benda yang sedikit. Kata Muhammad bin Wasi', aku kalau dapat sebuku roti cicah air, aku dah dapat dunia seluruh. Lihat dia punya rasa tenang sikit. Kita kadang-kadang dapat banyak, rasa sikit, tak cukup. Masih lagi dengki orang tu, dengki orang ni, masih lagi tipu orang tu. Walau awak dah dapat rezeki cukup dah, tujuh keturunan cukup, tak, dia nak tipu, nak ambil hak orang lagi. Sebab dia tak tenang. Ini orang yang dah kaya tapi cenderung ambil harta orang. Bila zaman Nabi Allah Musa, ada seorang raja kaya dah, tapi dia suka curi bot-bot orang, rampas bot-bot orang. Sehingga bila Nabi Allah Khadir AS naik bot tadi, maka Nabi Khadir ni rosakkan bot tadi supaya tak diambil oleh raja zalim. Sebab raja tu dia cenderung mana-mana bot lawa dia ambil. Malah dia dah kaya, dia raja. Tetapi perlu raja rompak rakyat miskin? Padahal yang buat bot ni, dia running duit fakir miskin, anak yatim. Bila anak yatim tu, dia adalah sikit peninggalan ayahnya, maka pok-pok saudara dia fikir macam mana nak invest duit dia ni. Maka mereka belilah bot satu. Bot ni dia bot penambang, tumpang duit. Maka duit tadi jadikan dipelihara untuk jaga hak anak yatim. Ni pok saudara baiklah ni, waris-waris yang baik. Pun begitu, Khidir ni tahu bot yang dimiliki oleh orang miskin yang satu bot ni pun akan dirampas oleh raja yang kaya tu. Nak cerita tak bahagianya. Orang ni kalau suka ambil hak orang, dia tak bahagia. Lepas tu dia ambil hak orang. Nampak hak orang je lawa. Hak dia ada, dia tak rasa apa, ambil lagi. Kalau bini orang pun nak ambil lagi, bini orang pun nak ambil. Kalau dia boleh cari banyak. Tapi demikian cerita bila Allah tarik kebahagiaan. Bila Allah tarik kebahagiaan, dia akan jadi perompak. Siapa pun akan jadi perompak. Walau dia kaya, walau dia berkuasa, walau dia tak patut lagi merompak. Tapi inilah cerita bila tidak ada pembendaharaan Allah dalam hati dia. Tapi orang yang ada pembendaharaan Allah dalam hati, dia miskin pun dia boleh beri ke orang lagi. Ya, awak ni bukanlah kaya sangat lah, dia tolong dengan ambil. Tak apa. Ini jiwa orang-orang yang ingat Allah. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, pembendaharaan di tangan hatimu. Dia tak nampak nilai pun dunia. Dia dikayakan oleh Allah walau sedikit nikmat. Apatah lagi kalau nikmat banyak, sedikit pun dia rasa dah cukup, kaya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Siapa yang aman perjalanannya, sihat tubuh badannya, dan hari ini ada makanan hariannya, dia telah mendapat dunia segala isinya. Kerana tuan-tuan, hari ini yang kita nak jaga apa dia? Pertama, sihat tubuh badan. Mahal tu harga dia. Ni kalau kita sakit ni berapa juta bayar pun kita bayar asal sihat, kalau banyak duit lah. Yang kedua, kata aman perjalanan. Sepanjang perjalanan aman, tak ada usik-usik, tak ada orang kosek-kosek kita. Kemudian kita pun ada makanan untuk hari tu, cukup lah. Tuan-tuan, makanan untuk hari tu maksudnya, kalaulah kita dapat simpan makanan setahun sekali pun, kita cuma makan makanan untuk hari ni. Ni esok lah. Esok ni kita dah tak boleh, kita tak mungkin makan banyak-banyak, tak mampu. Maka bila kita dah cukup makan hari ni, dah okey. Saya dah sarapan tadi, orang ajak lagi sarapan, tak berapa nak, tengok je lah, teman, sebab dah dapat. Lihat kata Nabi SAW, dengan tiga perkara ni orang beriman dah rasa kaya. Dia aman perjalanan, sihat tubuh badan, dan hari ni ada makanannya, maka dia dah dapat segala dunia. Jadi orang yang mendapat pemberian negara dia kerana cinta pada Allah, maka Allah jadikan dia tenang, dan dia menenangkan orang lain. Tengok, tenang. Kami kalau tengok wajah dia, kami tenang. Kami kalau lupa akhirat, tengok wajah dia, kami ingat akhirat. Ya, orang ramai waktu mana mereka rasa macam lalai, hati kerah, memang kita jumpa Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu tu Imam Syafi'i kat Mekah. Imam Syafi'i ni dia suka mengaji, talanum lah kita sebut hari ni ngaji. Siapa pun dengar ngaji dia tu, orang tu akan tenang, bahagia, dan ingat akhirat kembali. Dan dengan baca Quran je orang lain tenang ni. Dia tak buat apa, dia baca Quran, orang lain dengar tu tenang. Lihat ketenangan yang Allah beri pada Imam Syafi'i. Apatah yang sentiasa duduk dengan dia, macam mana tenang. Kerana Allah berikan kepadanya kunci pembendaharaan. Apa itu kunci pembendaharaan? Ketenangan.
Ini disebut dalam ayat yang lain, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah tenang. Maka orang yang benar-benar ingat Allah Ta'ala, maka Allah akan mula beri cinta pada dia. Dan bila Allah beri cinta kepadanya, maka Allah akan sibukkan dia dengan semua perkara untuk mencintai Allah. Maka dia sibuk. Semua benda dia cari redha Allah. Tak ada satu sekelumit pun perkara yang dia nak kata riak, semua tak ada. Semuanya ikhlas. Ini orang-orang yang berada pada martabat yang tinggi. Kemudian kata Syam dekat dia, tentang kalau kita tak boleh cinta pada Allah dengan mengingatinya, maka ingat mati. Kata cara kita ingat Allah ni, ada orang, saya tak mampu nak zikir-zikir banyak-banyak pula, dia tak mampu. Kalau kamu keras dengan sangat hati, maka lihatlah kematian, tengoklah kematian. Kalau sekiranya kematian tadi tidak memberi kamu ingat, memang hati kamu sudah keras dan mati. Dan sebab itu bila kita melihat kematian, bermula kita ziarah orang sakit, kita ziarah kubur, kita tengok, kita usung jenazah, maka semua itu akan meninggal kesan kepada orang yang masih punya hati. Tapi kalau orang tu jenis tak punya hati, walaupun dia tengok orang mati, dia akan lupa mati. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syaikhu yakbaru wa yad'ufu jismuhu wa qalbuhu syabun ala hubbisnaini tulul umri wal mali. Manusia ni dia akan makin menua, tua. Kemudian akan makin lemah tubuh dia. Kita makin tua dan tubuh makin lemah. Tapi hati kita sentiasa muda pada dua benda. Hati ni ada dua benda tak ngaku tua. Yang pertama, pada rasa umur panjang. Yang kedua, pada kehendaknya pada harta. Perangai kita manusia, perangai saya, perangai tuan-tuan, perangai kita manusia. Walau kita dah tua, orang kata uban banyak dah atas kepala, janggut pun dah ada uban. Semua, sampai bulu hidung pun ada uban. Ini banyak. Tiak pun berubang juga. Nak tunjuk tua kita mula. Kalau kita tak nak tengok rambut atas, tengok bulu ketiak kita, ternyata uban juga. Uban. Tapi hati kita sentiasa muda, tak ngaku tua. Apa dia tak ngakunya? Kita rasa kita belum mati, belum layak mati. Kalau kita tanya, Haji rasa dah layak mati sekarang? Belum lagi Ustaz, sebab keturunan saya umur 90. Ada Haji rasa Haji boleh layak tak mati sekarang? Rasa tak Ustaz, sebab saya dah cek hospital kata okey. Dia kata jantung saya umur 20 tahun Ustaz. Tengok, dia mula lupa. Dia rasa dia akan, tak ada orang pun rasa bahawa dia dah layak mati sekarang. Tak ada. Mereka orang yang Allah rahmati. Kalau tuan-tuan tanya, awak ni dah layak tak mati sekarang? Kalau tengok saya, layak tak? Belum rasanya. Tanya orang umur 60 tu, pun belum. Umur 70, belum. Dia tak rasa, dia rasa macam boleh lagi hidup. Kalau dia kata ni ada obat, kalau Haji telang ni 10 tahun lagi umur, dia telang. Kalau dia umur 80 tahun, telang dia. Otak dia ni Ji, obat ni, kalau Haji telang umur 10 tahun, dia kena bayarlah 100,000. Bayar dia, kena skema baru. Ni kalau ada skema tahu dia buat ni, habis kita. Dia ajar obat panjang umur, makan ni panjang umur. Tu sebab tu ramai orang. Ada satu elang saya tengok, ditunjuk ni orang-orang tua-tua di satu perkampungan di China. Rasanya sebab dia minum kopi tu, lari kopi tu. Wah, yang buat kopi tu kiok dulu, mati. Yang buat kopi. Tapi cerita ditipu tu kuat. Kita bak umur panjang ni tak payah orang lain tipu, kita tertipu sendiri. Kita rasa tak, saya tak mati. Tanya orang sakit, semua harap sembuh. Tak ada pun fikir dia akan mati. Sebab itulah kita bila sakit sibuk berubat berbanding taubat. Ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Di antara kebodohan manusia, kata Imam Ibn Jauzi, bila dia sakit, dia sibuk berubat daripada taubat. Walau itu sudah pun amanah Allah pada dia. Tetapi bukan maksudnya jangan berubat, kita tak pernah kata begitu. Tapi prioriti dia, prioriti waktu kita sakit je, taubatlah pada Allah. Barangkali inilah alamat kita nak mati. Taubat, kalau ada hutang bayar cepat-cepat. Dan tangguh-tangguh lagi lah, bayarlah. Jangan duk bangga duit bank banyak tapi hutang orang tak bayar. Bayar, saya rasa dah sakit ni mungkin mati, bayar hutang.
Minta halal kesalahan kita pada orang. Kalau saya ada buat salah ke awak, minta halal lah. Terus kita terfikir suatu jalan untuk kembali pada Allah. Biar kita mati dan kadang kita tak buat dosa dan kesalahan dan kemurkaan Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, walau bagaimana dia tua, dia akan suka harta. Sebab tu tuan-tuan tengok orang tua dia simpan harta banyak. Padahal dia dah tak guna. Ni lah tak boleh takut umur panjang lagi kan, susah kan. Disimpan tanah sana, tanah sini. Walau tanah di tepi masjid, kalau diwakaf untung dia. Tanah banyak ni, banyak tanah. Sebagian tanah tepi masjid, sebagian tanah tepi madrasah. Beri je ke madrasah tu, biar dia besarkan, besar pahala. Tapi dah cinta harta, pegang harta. Sebab tu kata Nabi SAW, hak orang Islam sebenar, dia tidak tidur melebihi 2 malam, melainkan wasiat sudah tertulis di tempat tidurnya. Tentang kita, setiap kali kita tidur kan rasa aman, tenang. Tak ada pun orang bila dia tidur dia rasa dia akan mati lepas tu. Tak ada. Walhal tidur ini adik-beradik mati. An-naumu akhul maut. Tidur adik-beradik mati. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita, bila mana kita tidur, roh kita akan dipegang oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita mati, Allah akan pegang dan tak akan lepaskan. Maka matilah orang tu dalam tidur. Tapi kalau Allah nak izinkan dia masih hidup, maka Allah hantar balik roh dia, masuk balik badan dia. Sebab itu doa tidur kan, atau baca doa tidur, menggerungkan doa tidur dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati. Itu doa tidur. Maknanya kemungkinan mati itu ada tak ada. Mengikut satu kajian, bila seorang tu tidur, dia ada satu waktu jantungnya akan berhenti terus untuk beberapa second. Berhenti. Ni bila kita tidur ni, tuan dia orang buat kajian. Saya ingat saintis daripada California, saya baca kajian tu dulu. Bila seorang tidur tu, dia akan terhenti seketika. Soalnya dia kemungkinan mati itu memang ada. Memang ada. Satu kita dengar orang mati waktu tidur. Tu saya ingatkan tuan-tuan, jangan tidur dan kuliah takut mati. Dan kuliah. Bila kita tidur saja, roh kita dipegang oleh Allah. Wa imam Allah Ta'ala lepaskan, wa imam Allah pegang. Bila Allah pegang, maknanya mati. Tapi siapa yang ketika mana dia tidur, dia ingat mati? Tak ramai. Sebab itu kata cara nak ingat mati macam mana? Tidaklah seorang Islam itu tidur 2 malam berturut-turut, melainkan wasiatnya tertulis di sisinya. Apakah hikmah tulis wasiat? Ingat mati. Kita, saya muda nak tulis wasiat, tulis. Kan dengan sebab kamu tulis wasiat, kamu ingat mati. Dan cuba tuan-tuan tulis wasiat sekarang. Apa tuan-tuan rasa? Dekat dah nak mati. Tulis. Saya wasiatkan gini tulis. Kalau saya mati, saya wasiatkan yang mandikan jenazah saya, anak sulung saya. Kalau saya mati, dan baca wasiat tu depan anak. Ni ayah nak baca wasiat sikit. Tentang dalam Islam, kita dituntut untuk mencari segala asbab untuk ingat mati. Sebab itu kata Nabi SAW, aksiru min zikri hazimil ladzat, perbanyakkan ingat mati. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak kata sebulan sekali kena ingat mati. Nabi SAW tak kata seminggu sekali kena ingat mati. Nabi SAW tak kata kalau kamu tengok orang mati, maka ingatlah mati. Nabi SAW tak kata kalau kamu ikut kuliah, ingatlah mati. Nabi kata perbanyakkan ingat mati. Macam mana perbanyak? Kata ulama, lagi banyak orang ingat mati, lagi tinggi iman dia di sisi Allah. Kalau kita memang tak pernah ingat mati, memang masalah iman kita dengan Allah. Orang benar-benar beriman sentiasa ingat mati. Sebab itu Hasan Basri, muka dia sentiasa sedih. Dia kata tidak ada kegembiraan melainkan bertemu dengan Allah dan masuk dalam syurga. Kamu jangan cerita gembira kat dunia ini. Kerana mati telah mendedahkan keaiban dunia, sehingga orang berakal tidak akan gembira. Tetapi kalau kita tahu macam mana mati, yang memisahkan suami isteri, memisahkan anak dan juga ibu dan ayah, memisahkan dengan orang kita sayang, memisahkan kita dengan cita-cita kita, memisahkan kita dengan semua perkara, maka tidak ada orang akan gembira. Orang yang berakal tidak akan gembira, sebab saja mereka mendengar dan melihat kematian. Walaupun ramai orang lupa, seorang penyair sufi terkenal, Abu Atahiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sebut dalam satu syair tentang hakikat manusia. Dia kata apa? Nasitu al-mauta fima qad nasitu, ka'anni la ara ahadan yamutu, alaysa al-maut ghayatu kullu hayyin, fama li la ubadiru ma yafutu. Aku ni lupa kematian
sebagaimana sepatutnya aku lupa. Maknanya memang dah biasa perangai kita lupa kematian. Seolah-olah aku melihat tak pernah ada orang mati. Kita tuan-tuan punya lupa kematian. Kita rasa macam hari ni tak ada orang mati. Tak ada. Bukan setengah kata, saya dulu tak dengar sangat orang mati. Sekarang dengar orang mati. Pada sejak dulu orang mati. Bukan semenjak ada Facebook orang mati. Tapi kita macam dulu tak dengar. Itu yang disebut oleh Imam Atahiyah, Abu Atahiyah, ka'anni la ara ahadan yamutu. Dek lalainya aku seolah-olah aku tak pernah dengar, tak pernah tahu orang ada orang yang mati. Lalu katanya lagi, alaisal maut ghayatu kulli hayyin. Bukankah kematian itu matlamat semua yang hidup? Kesudahan semua orang yang hidup mati. Lalu kata beliau, famali la ubadiru ma yafutu. Apa sebab aku tidak bersegera mengambil peluang sebelum ia terlepas dariku? Apa dia? Peluang beramal soleh. Tuan-tuan, mati maknanya apa? Terlepas peluang. Orang dulu bila mereka tengok orang mati, bukan mereka sedih orang tu mati semata-mata macam kita hari ni, tapi mereka juga sedih fikir nasib mereka. Orang ni sudah pun tamat peluangnya beribadah, apakah aku masih punya peluang? Apakah aku masih punya kesempatan untuk buat ibadat, untuk buat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Semua orang gembira bila bertemu keluarganya, sedangkan kematiannya lebih hampir daripada tali kasutnya. Dan kita kan kalau jumpa keluarga je rasa panjang umur. Tu suka balik kampung, jumpa keluarga. Kita rasa apa? Rasa tak mati. Sebab bila kita duduk gembira sangat, mati tu kita hilang. Walau kematian itu lebih hampir daripada tali kasutnya, dekat sangat. Kata Abu Bakar Siddiq, kullun musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'li. Semua gembira bila jumpa keluarga dia. Semua seronok, semua ceria bila bertemu dengan orang yang dicintainya, sedangkan mati sedang mengekori dia. Lepas itu Allah berfirman, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Mana pun kamu pergi, mati memburu kamu. Tuan-tuan, mati duk follow kita je. Kita duk cari followers tu, followers ni. Ni followers kita paling utama, mati nama dia. Saya ramai followers sah. 300,000, 400,000. Tak tahu salah satu followers awak tu nama dia Al-Maut, mati. Awak dah add ke belum? Dah friend, awak tak add pun dia add sendiri dia masuk. Dia akan masuk, dia lah followers kita paling setia. Tunggu sampai waktu dia tak akan membasikan walau satu saat. Ini sebenar-benar followers kita. Ingat, dia memantau kita, dia tengok kelalaian kita. Tetapi kalau begitu, bagaimana mati ekor kita? Takkanlah kita nak biarkan diri kita lalai dan cuai. Kita sentiasa berusaha untuk ingat mati dengan pelbagai cara. Tetapi kalau keras sangat hati ni, duduklah ada majlis yang boleh kita ingat mati. Atau tengoklah orang sakit, tengoklah orang mati, pergilah ke kubur. Ini tiap-tiap minggu pantang cuti, pergi kat situ, kat sini. Semua benda yang kita khoyang untuk hidup. Pergilah kalau cuti, ajak anak-anak ke kubur. Tengok kubur. Beri satu tazkirah ringkas pada anak-anak kita. Ini tempat semua orang hidup. Setinggi mana pun cita-cita kita, inilah dia tempat berakhirnya. Sehebat mana pun kita, inilah kesudahannya. Beritahu anak, beritahu isteri, beritahu suami, bang singgah kat kubur je bang. Bang, inilah tempat kita bang. Semua pergi sini. Tetapi walaupun singgah 5 minit, ia bermakna untuk seluruh kehidupan kita. Tapi ni tak bang singgah kedai tudung, lepas tu kedai emas, lepas tu mana lagi, lepas tu kedai ni, lepas tu kedai ni. Kubur tak nak singgah. Tu kemudian kita pun sama tentang singgah sebenarnya. Kubur singgah lah. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat dalam Islam, Rasulullah jadikan kubur itu depan Masjid Nabawi. Dan kita tahu apa yang Rasulullah buat setiap hari. Nabi SAW selepas subuh, Nabi akan pergi ke kubur setiap hari. Pas subuh ke kubur, subuh ke kubur. Bukan kubur itu dekat dengan masjid. Kenapa? Sebagaimana kita berhari-hari ingat masjid, pergi solat masjid 5 waktu, demikian setiap hari kita ingat kubur dan ingat mati. Setiap hari kita kena ingat. Seolah saya pergi masjid ingat Allah dan saya ingat mati. Bayangkan kalau kita orang Islam, tuan-tuan, kita ni lah, kalau 5 kali ingat mati sehari, insya-Allah kita jadi baik. Jangan kata kalau kita ingat senantiasa. Maka kalaulah kita tak dapat rasa cinta pada Allah dengan zikir tadi, maka datangkan cinta kepada Allah dengan ingat mati.
supaya kita tahu tidak ada yang boleh beri manfaat pada kita melainkan rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.